Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya ingin berkongsi tentang moratorium. Pertamanya, apakah dia moratorium? Moratorium adalah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan melalui Bank Negara Malaysia, di mana setiap bank-bank di Malaysia perlu memberikan penangguhan bayaran kepada semua pelanggannya dalam tempoh 6 bulan bermula daripada April hingga September. Maka dalam tempoh moratorium ini, semua pelanggan tidak perlu membayar installment bulanan kepada bank yang melibatkan pembiayaan ataupun pinjaman perumahan, kereta peribadi dan juga ASB. So, tujuan pemberian moratorium ini adalah supaya memudahkan, memberi kelegaan ataupun membantu rakyat Malaysia yang mungkin pendapatan mereka terjejas ataupun mungkin mereka dikenakan cuti tanpa gaji ataupun dibuang kerja. Maka disebabkan itu, dengan pemberian moratorium ini, mereka tidak perlu membayar bayaran biasa yang mereka bayar kepada bank, sehinggalah pendapatan mereka kembali normal, stabil, dan sehinggalah keadaan COVID-19 ini menjadi semakin baik dan mungkin insya-Allah pulih setelah fatrah 6 bulan nanti. Jadi isu yang kedua adalah apakah sebenarnya yang kecoh pada 1 Mei yang lalu. Maka apa yang berlaku adalah di mana pada 1 Mei yang lalu, Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan satu FAQ ataupun satu pengumuman di mana dalam kenyataan itu menyebut bahawa bank-bank perlu menjelaskan kepada klien ataupun kepada pelanggan mereka tentang kadar kenaikan yang akan berlaku dalam pembiayaan hire purchase ataupun sewa beli dan juga pembiayaan Islamik yang menggunakan kadar keuntungan yang tetap, fixed rate Islamic financing. Maka kenapa dikeluarkan FAQ itu? Kerana dalam FAQ yang sebelum ini, pada 25 Mac, Bank Negara Malaysia telah tersilap dalam membuat ilustrasi contoh pengiraan di mana dinyatakan bahawa kadar installment sebelum moratorium dan selepas moratorium untuk pembiayaan kereta adalah sama. Maka di situ silapnya, dan Bank Negara pun telah meminta maaf dan menarik balik ilustrasi tersebut. Maka kefahaman barunya adalah semua pembiayaan, baik rumah, kereta, peribadi dan juga ASB, akan dikenakan charge tambahan bagi siapa yang ambil moratorium ini. Okey. So yang ketiga adalah di mana charge tambahan itu. Maka saya bagi contoh mudah. Dalam pembiayaan kereta, katakan kita ada satu kereta dengan installment bulanan sebanyak RM500. 500 ini bila kita bayar kepada bank setiap bulan, kadar 500 ini akan terbahagi dua. Satu untuk pembayaran pokok ataupun principal, dan satu lagi untuk pembayaran untung. Maka contoh mudah, daripada 500, mungkin 400 akan digunakan untuk bayar principal, 100 lagi untuk pembayaran kadar untung. Maka nilai 100 ini dalam tempoh moratorium dia akan terus dikira. Maka setiap bulan 100, 100, 100, 6 bulan, maka kadar keuntungan tambahan itu adalah 600. Dan 600 ini kemudian akan dibawa ke depan dan akan sama ada dia akan dimasukkan dalam pembayaran installment kita, dan justru installment kita yang biasa itu akan bertambah untuk menanggung 600 tadi yang kita tidak bayar. Maka ini yang dimaksudkan sebagai profit accrued ataupun keuntungan terakru. Maka pesan saya adalah kita perlu refer ataupun perlu melihat kepada bank kita masing-masing bagaimana mereka menguruskan pembayaran baru kita nanti. Adakah dia akan minta 600 tadi sekaligus ataupun dia akan pisahkan dalam installment kita yang akan datang, ataupun bagaimana. Mungkin juga dia akan minta kita bayar di akhir tempoh pembiayaan kita nanti. Maka di sinilah yang mana Bank Negara minta semua bank untuk menjelaskan kepada pelanggan berapakah kadar kenaikan sekiranya ada
kepada pelanggan-pelanggan mereka, supaya kita nanti tidak akan marah. Dan kenapa installment kita sekarang lepas moratorium berbeza dengan pembayaran installment kita sebelum moratorium. So inilah isunya, dan perlu ataupun tidak untuk kita ambil, jawapan ringkas adalah ia bergantung kepada keadaan kewangan masing-masing. Pandangan peribadi saya, dalam keadaan biasa, yang pertamanya kita perlu ada simpanan kecemasan. Dan bagi siapa yang tidak ada simpanan kecemasan, ambillah moratorium ini untuk dijadikan simpanan kecemasan kita. Sepatutnya mungkin kita bayar bank RM1,000 sebulan. RM1,000 sebulan ini kita boleh ambil dan simpan untuk simpanan kecemasan, supaya sekiranya berlaku apa-apa kepada kita, kita hilang pekerjaan dan sebagainya, kita ada simpanan kecemasan untuk kita terus hidup seperti biasa sampailah kita jumpa pekerjaan yang baru. Jadi itu saja, wallahu alam, dan semoga ia memberi sedikit penjelasan kepada semua. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ditanya kepada anda, apakah impian keuangan anda? Pasti muncul di fikiran ingin menjadi seorang jutawan dan ingin mencapai financial freedom. Mula muncul di fikiran anda berkenaan dengan segala investment produk yang ada di pasaran, real estate properties, investment tanah, shares ataupun saham, emas dan perak dan sebagainya. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development dan juga Bank Negara Malaysia, ramai rakyat kita yang kurang pengetahuan keuangan. Kita lebih cenderung untuk memikirkan keuangan semasa daripada memikirkan tentang keuangan peribadi. Ada 3 tahapan yang telah digariskan oleh Bank Negara Malaysia berkenaan dengan financial education. Pertama, financial education. Kedua, financial literacy. Dan yang terakhir sekali, financial well-being. Dan jika disebut tentang pelaburan ataupun investment, rata-rata di antara kita akan muncul hanya produk-produk investment yang ada di pasaran. Tahukah anda, itu hanyalah satu daripada 5 basic investment tools yang seharusnya kita kuasai. Dan jika ditanya kepada saya, apakah investment yang akan ataupun anda telah lakukan? Jawapannya mudah. Investlah, melaburlah anda di dalam pengetahuan. Jika anda ingin tahu lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, sila tekan link di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Syahrir bin Zaini ingin berkongsi kepada anda semua tentang tips bijak kewangan. Bagaimana menyimpan secara bijak untuk mencapai status bebas kewangan seperti burung yang terbang di awangan. Siapa kat sini yang setiap bulan duit gaji masuk dalam bank tapi tak sempat pun nak tengok dalam bank tu amang gajinya banyak tu, sebab mengalir terus keluar macam air, terus kena bayar bil rumah, kereta, listrik, air, telefon dan sebagainya. Tak sampai pertengahan bulan pun dah kering, tak sempat nak belanja anak isteri, keluarga, kawan-kawan untuk merapatkan lagi silaturahim. Jadi kita tak nak berlaku situasi yang stres ni. Nanti akan marah-marah nanti. Cara nak elakkan dia ialah kena betulkan mindset tentang bebas kewangan, iaitu financial freedom. Maksud dia apa? Ialah bila kita tak bergantung kepada duit, hanya duit yang bekerja untuk kita, itu ialah financial freedom. Jadi macam mana nak capai ini ialah dengan cara kita target aset. Aset adalah sesuatu yang menyebabkan duit masuk dalam poket, berbanding liabilities ialah sesuatu yang menyebabkan duit keluar daripada poket. Contoh aset ialah kita beli rumah, kita sewakan kepada orang lain. Duit sewaan bulanan itu dapat cover ansuran pinjaman perumahan kita dan berlebihan lagi untuk masuk dalam poket kita. Itu contoh aset. Aset yang lain ialah dengan kita melabur dalam stock market, saham ataupun bonds ataupun unit trust.
dan seterusnya. Mungkin kita ada perniagaan yang kita jalankan secara auto. Bukan kita yang bekerja, bukan sebab kalau kita bekerja dalam perniagaan tu, itu adalah profession. Tapi ada pekerja yang runkan bisnes tu. Itu ialah contoh aset. Dan contoh liabilities ialah bebanan yang menyebabkan duit poket keluar daripada kita. Kita tak dapat pun income daripada liabilities ini. Contohnya, beli kereta mewah, kita pakai sendiri, kita beli pakaian mewah, beli makanan dekat restoran, dan semua itu bukan keperluan tapi hanya kehendak. Jadi benda tu hanya membebankan kita, tak dapat income pun. Jadi kita kena clear betul-betul perbelanjaan kita ni. Kita nak fokus yang mana? Kita tahu fokus yang mana, kita tahulah macam mana nak menyimpan. Sebab kita nak menyimpan ni target nak dapatkan aset yang lebih besar. Aset yang lebih besar tu modal kena banyak. Jadi macam mana nak menyimpan tu ialah kita kena utamakan duit gaji tu keluarkan ke tempat lain, tempat simpanan yang sesuai untuk mengatasi inflasi. Inflasi adalah sesuatu yang menyebabkan harga barang naik. Nilai duit tu akan berubah. RM1,000 sekarang tak sama dengan RM1,000 2 tahun lagi. Jadi itulah ilmu yang perlu kita tahu. Nak tahu lagi macam mana menyimpan duit secara bijak ni, boleh klik link di bawah untuk masuk dalam grup. Yang dekat dalam grup tu kita akan berkongsi lebih banyak lagi tentang tips macam ni. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Suhaimi bin Muhammad Alipin. Saya Muasir Suhaimi. Dan seisi keluarga. Saya Muhammad Heran bin Nyi. Saya Ismail bin Ibrahim. Saya ingin mengucapkan Saya mengucapkan Saya mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amalan kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua dengan ucapan maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri serta maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada semua muslimin dan muslimat, maaf zahir dan batin. Salam Aidilfitri daripada kami sekalian. Stay safe, stay at home. #stay home, stay safe, stop COVID. Bye.
Hai, selamat pagi kawan-kawan. Nama saya Yuanisan Al-Aki Savraj. Saya bekerja sebagai pengawal keselamatan di Kolej Metrikasi Pahang. Okey, saya di bulan puasa ni cuba berpuasa. Pada hari pertama saya berpuasa, saya bersahur di rumah. Pada jam pukul 4 pagi lah. Saya bersahur, saya minta tolong mak saya untuk masakkan nasi untuk saya dan saya makan. Tapi tak lepas makan juga sebab pagi saya tak pernah makan, kali baru makan juga cuba. Tapi saya makan juga sikit untuk datang kerja tu. Saya dah masuk kerja tu, saya start pagi tu, saya beritahu kawan-kawan saya start puasa pada hari pertama ni. Dan saya pun nak cuba juga macam mana kamu orang berpuasa. Dan saya berpuasa dari pagi tu sampai ke tengah hari tu, saya rasa jugalah lapar. Lepas tu orang macam-macam keluar kat handset kan, saya tengok Facebook, ramai orang tu makanan-makanan ni sedap ya. Jadi saya macam rasa macam rugi pula saya berpuasa, saya kata. Tapi saya dah berjanji dengan kawan-kawan, saya cuba nak puasa. Saya tunjukkan juga saya punya tu, saya cuba puasa juga. Dan hari pertama saya berpuasa tu, saya rasa bibi-bibi saya semua macam terkupas dan macam luka lah. Minum air tu pedih rasa. Memang saya pertama tu saya rasa macam hari pertama saya balik tu rasa macam demam dah, sakit tekak, macam-macam jadi pada diri saya. Tapi saya cuba juga, sebab saya kata dengan kawan-kawan saya nak cuba 3 hari. Hari pertama saya cuba tu memang rasalah saya ingat sebelum ni puasa biasa je. Tapi saya cuba saya puasa, saya baru tahu nikmat dia. Tapi yelah, kita rasa macam saya kata saya nak makan macam-macam pada masa buka selepas pukul 7 tu, saya nak buka, saya nak makan macam. Tapi saya makan jugalah mana yang saya boleh makan. Lepas saya makan tu rasa macam tak larat dah. Sebab kita makan buka puasa kan, sebab saya tak pernah sebelum ni. Saya cuba juga, rasa ni lah nak makan macam, tapi tak lepas sebab rasa macam selepas saya pagi tadi sampai petang tak minum air. Lepas minum air tu rasa macam sakit sangat tekak tu, tak boleh terlai liur. Jadi hari kedua tu saya cuba juga benda yang sama, tapi saya rasa okey lah. Puasa ni memang best. Siapa yang cuba puasa, terbaik. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti forum celik wang yang dianjurkan oleh Ikram Muda Negeri Pahang. Alhamdulillah
semoga dengan kehadiran penonton-penonton melalui live yang ditayangkan di FB Ikram Pahang dan di mana-mana platform yang lain, insya-Allah agar mendapat manfaat lah daripada program yang kita anjurkan pada hari ini. Jadi sedikit mungkin saya sebagai moderator anda pada hari ini nak berkongsi lah sedikit kan bagaimana latar belakang boleh jadikan program ini daripada perbincangan awal kami dan juga terhasil lah satu forum seperti pada hari ini adalah kerana kami semua melihatkan bahawa keperluan untuk memberikan sedikit gambaran ataupun pengetahuan atau input berkaitan dengan kewangan kepada terutamanya kepada anak-anak muda, kepada ibu bapa yang muda tanpa mengesampingkan mereka-mereka yang lebih senior dan sebagainya. Tapi ini semua adalah sebagai ruang untuk kita berkongsi bersama maklumat dan juga ilmu berkaitan dengan kewangan. Lebih-lebih lagi kita sekarang ini berada dalam musim wabak COVID-19 dan juga negara kita ini masih lagi di dalam PKP ataupun sekarang ini dah PKPB Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi insya-Allah mungkin di situ melibatkan juga sesuatu yang boleh dikatakan melibatkan juga poket-poket kita ataupun kocek-kocek kita, dan pada malam ini juga sempena sebenarnya dengan tajuk yang kami rungkai, yang kami letakkan ke mana duit raya anak-anak. Sebenarnya dia adalah sedikit kenalah kita kan pada masih lagi dalam mood raya, walaupun raya pada tahun ni adalah raya yang apa orang kata tidaklah semeriah yang sebelum ini. Hatta kalau kita menziarahi pada raya kedua, ketiga dan seterusnya ke rumah saudara mara pun kita akan dikompang. Tidak pernah berlaku sebelum ni kan. Jadi raya tu hanya raya satu hari sahaja kan. Jadi insya-Allah sebelum kita meneruskan lagi sesi pembincangan pada hari ini, suka untuk saya memperkenalkan barisan panelis kita panelis kita, dan kita ada yang pertamanya panelis yang pertama kita adalah Dr. Syahrir bin Zaini. Dr. Syahrir apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya Doktor. Okey, selamat Raya juga. Hari Raya Ya. Ingat ada lampu liklak belakang tu kan, biasa lampu kan, raya ni ada lampu kan. Oh tak ada kan. Tak ada kan. Okey, Dr. Syahrir merupakan lulusan daripada baru saja sebenarnya menamatkan PhD di UM. Di UM dan sekarang ni berkhidmat sebagai seorang pensyarah di Kuliah of Farmasi IUM Kuantan, insya-Allah. InsyaAllah selamat datang doktor ke dalam forum kita pada hari ini, insyaAllah. Sudilah kiranya untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan ilmu kewangan ni lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, jadi yang seterusnya adalah panelis kita yang kedua. Kalau tengok wajahnya dekat poster sangat ceria orangnya sebenarnya kan. Nampak garang tapi sebenarnya ceria orangnya sebenarnya. Okay, Dr. Nabil bin Halim. InsyaAllah Dr. Nabil bin Halim. Lulusan daripada lulusan medical doctorate daripada Moskow, Rusia insyaAllah, dan sekarang ni bertugas di sebagai doktor di IIUM Medical Center Kedua-duanya panelis kita muda. Kalau tengok wajah masing-masing tu boleh teka lah kot saya boleh katakan kedua-duanya bawah 35 tahun. Hatta moderator pun walaupun tidaklah berambut tapi sebenarnya muda juga. Kan. Tapi sebab biasalah musim-musim PKP ni kita tak ada kedai gunting yang buka, jadi kita senang mudah begini. Okey, disebabkan masa yang agak mencemburui, kita ada masa sejam saja. Jadi saya tak nak lagi terlalu laut perginya, tapi kita terus saja dengan soalan yang pertama lah. Saya baru-baru ni saya juga mengambil kesempatan lah. Kalau siapa ingat sebelum PKP di Kuantan hari tu kita ada Big Bad Wolf di UMP. Mungkin ada yang kesempatan yang boleh pergi, yang beli buku dan sebagainya. Dan saya ada ambil satu buku dan saya beli satu buku daripada mentor kewangan lah, Azizi Ali kan. Mungkin semua kenal lah kot mentor kewangan ni kan, Azizi Ali. Dan dalam bukunya saya ambil buku ni, tajuknya Ibu Bapa Bijak Anak Mewah. Tajuk buku tu.
ibu bapa bijak, anak mewah. Dan saya nak ambil satu quote yang ditulis oleh mentor kita ni, mentor Azizi Ali ni. Dia kata apa? Selain hanya untuk meneruskan hidup, kita, yakni kita sini semuanya, juga mahu menikmati kehidupan dan melihat apa yang boleh dunia ini tawarkan. Apa yang ditulis oleh Azizi Ali kan. Jadi soalannya kepada Dr. Syahril lah, yang pertamanya adalah, inilah yang selalu menjadi neraca kehidupan ibu bapa sekarang neraca kehidupan ibu bapa sekarang kan. Jadi oleh itu menurut pandangan doktor sendiri, apakah sebenarnya objektif kewangan kepada ibu bapa ini dalam menguruskan duit anak-anak, terutamanya kalau kita dalam kerangka forum kita pada hari ini, duit raya anak-anak. Jadi nak persilakan untuk Dr. Syahril untuk bagi kupasan sedikit, insyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Khairul Ikhwan kerana mempengerusikan majlis. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya terima kasihlah kepada penganjur kerana sudi menjemput saya yang tak seberapa ni lah. Saya ni belum officially lah habis PhD sebenarnya. Akan dapat juga lah sidang data tu dalam masa terdekat. Jadi berbalik kepada soalan tadi kan. Soalan tu saya ulang lagi sekali, iaitu tentang objektif kewangan. Kewangan anak-anak, terutamanya sekarang ni anak-anak yang ada duit raya lah. Jadi mungkin saya rasa lebih senang saya tunjukkan slide lah. Slide sebab ada slide dah kepada jawapan soalan forum ni kan. Jadi lebih mudah penonton nak tengok apa yang konten saya nak bawa ni. Jadi boleh next slide tu. Jadi next slide dia, kalau kita tengok anak-anak kita kan. Anak-anak kita ni ada banyak kategori umur lah kan. Ada yang 2 hari lagi nak melahirkan anak kan. Ada yang baru lahir anak dia, ada yang dah 6 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi keperluan mereka tu berbeza-beza lah. Keperluan yang dikaitkan dengan objektif kewangan. Okey, lagi-lagi kalau anak tu lelaki, perempuan lagilah berbeza kan. Contoh anak-anak ni nakkan jugalah mainan kan, apa kehendak mereka. Jadi mainan anak lelaki ni lain pula dengan perempuan. Perempuan nak yang ada ping-ping ke apa kan. Jadi seterusnya persekitaran tu pun memainkan peranan lah. Anak-anak yang tinggal seorang, anak tunggal berbanding dengan anak yang ada adik ramai ataupun ada saudara mara yang ramai dan kawan-kawan pun ramai, jadi pengaruh rakan sebaya tu makin banyak lah. Jadi bila ada pengaruh tu, dia nakkan macam-macam tu. Jadi apa yang pentingnya ialah didikan ibu bapa. Jadi tarbiyah, pendidikan ibu bapa daripada kecil itulah yang memainkan peranan. Lebih lagi ialah tarbiyah tentang kewangan. Jadi anak-anak ni belajar tentang kewangan tu daripada ibu bapa mereka lah. Sebab tak ada formal education dekat sekolah yang mendidik kita tentang menguruskan kewangan. Okay, jadi next slide. Next slide-nya itu berkenaan dengan Google Forms. Sebenarnya sebelum ada forum ni, pihak pengajar pun dah bagi beberapa soalan lah melalui Google Form kepada kluster orang yang terpilih lah. Kluster kan. Beberapa orang terpilih tu. Ada soalannya, apakah objektif kewangan menyimpan duit raya anak-anak? Jadi boleh ada pilihan diberikan 3 tu, dan bawah tu ada kan. Ada yang open-ended question lah. Jadi kita tengok next slide. Next slide jawapannya pendidikan tu lah. Majoritinya 90% daripada yang menjawab tu menyatakan objektif menyimpan duit raya anak-anak ni ialah untuk pendidikan. Yang lainnya pelaburan, keselamatan mungkin security lah ataupun protection. Mungkin juga dikaitkan dengan takaful ke insurans. Dan yang bila ada tulis others tu, ada yang menulis tentang menjaga nilai daripada depresiasi ataupun susut nilai tu. Dan ada juga yang mengatakan tentang kahwin. Jadi mungkin mereka dah berfikir lah nanti anak dah besar nanti nak kahwin, nak pakai duit sendiri. Jadi daripada awal ni dah dididik untuk menyimpan lah gunakan duit raya anak tu. Jadi sebab majoritinya cakap pasal pendidikan, jadi saya pun lebih tekankan konten untuk presentation malam ni adalah tentang pendidikan anak-anak. Jadi next slide-nya. Okay, next slide-nya ialah dana pendidikan anak-anak ni.
apa, walaupun kita tengok duit raya anak tu sikit je, mungkin 100-200, dan lebih-lebih lagi PKPB ni tak ada jalan raya pun, jadi tak ada duit langsung, tak ada duit raya langsung. Mungkin ada yang sampai tak ada duit raya langsung. Jadi sebenarnya duit raya anak ni sebagai trigger ataupun starting point untuk menyimpan dana pendidikan anak-anak. Okey, apa dana pendidikan anak ni pula boleh kita tengok ada beberapa jenis lah. Bergantung kepada matlamat kewangan masing-masing ibu bapa tu. Mungkin ada ibu bapa tu baru lahir anak dia pula, lepas tu nak simpan dana pendidikan anak untuk nak masuk tadika. Sebab ada yang nak masuk tadika swasta ataupun sekolah rendah swasta pun ada yang masuk. Jadi itu sebagai lebih kurang macam short term financial objective. Dan mungkin juga ada yang middle term nanti sekolah menengah nanti, nak masukkan sekolah menengah swasta. Jadi dia dah tahu dah yuran ni akan mahal. Jadi menyimpan daripada sekarang. Dan yang lebih penting lagi, kebanyakan orang menyimpan untuk anak-anak masuk universiti. Jadi kalau baru lahir selama 18 tahun menyimpan, itu long term lah dalam pendidikan anak. Dan seterusnya selain itu dalam pendidikan anak-anak ni pula, kalau kita kena buat anggaran lah sebab dah ada target tu kan, target short term ke, middle term ke, long term. Jadi anggaran tu pula dia ada faktor-faktor lah. Faktor-faktor kita tengok yuran sekarang berapa, lepas tu ada inflasi berapa, jadi kita nak kena estimate. Nanti 18 tahun nanti berapa ringgit nak ditargetkan kan. Jadi next slide lah. Okay, next slide. Okay, ni contoh lah. Contoh jadual yang menunjukkan yuran universiti di beberapa negara. Jadi saya nak fokus kepada negara Malaysia je lah. Negara Malaysia, purata yuran tuition tahunan RM15,000 hingga RM30,000. Ni setahun. Jadi kalau saya ambil contoh pengiraan, saya ambil yang maksimum lah RM30,000. Lepas tu selain yuran universiti tu, perlu juga ambil kira tentang sara hidup tahunan. Jadi mungkin anak-anak tu nak kena bayar sewa rumah ke, makanan setiap hari, pakaian apa ke. Jadi estimation di sini. 12 hingga 18,000. Jadi untuk pengiraan saya ambil 18,000. Jadi inflasi pendidikan. Jadi inflasi ni yang paling penting ni. Untuk menyimpan long term ni, kita kena tengok tentang inflasi. Jadi inflasi pendidikan ni berlainan lah. Inflasi lain-lain. Secara general ada inflasi pakaian, makanan ada. Tapi ini ialah pendidikan 5%. Jadi 5% ni sebenarnya tak tetap. Jadi ini pun anggaran. Kemungkinan ada 3%, ada 4% setiap tahun tu berbeza-beza. Jadi nak senang kira, kita buat je average 5% je. Jadi next. Okay, nextnya jadi yang penting untuk kita target untuk bila dah ada target, tadi kita tengok yuran universiti kan. Jadi kita kena ada target lah macam mana nak menyimpan sebulan tu. Jadi nak tahu simpanan sebulan berapa, ada faktor-faktor lah. Faktor ni saya ambil daripada financial calculator lah. Financial calculator dia ada present value, payments, future value, inflation ataupun interest rate dan juga periods. Okay, jadi next slide. Okay, jadi seterusnya ini mobile apps yang free saja. Lepas ni boleh cuba sendiri. Dekat Android ada, dekat Apple pun ada. Financial calculators. Jadi bila dah install, open, next slide. Okay. Terusnya dalam financial calculator tu ada TVM calculator. TVM ialah time value of money. Jadi ada faktor time, masa. Value money. Jadi value money tu akan berkurang mengikut masa disebabkan oleh inflation tadi. Jadi next slide. Jadi next slide ni ialah yang inilah yang saya kira tadi. Kalau kita tunjukkan contoh Malaysia RM30,000, RM18,000, lepas tu inflation. Jadi mula kirakan yang RM30,000 campur RM18,000 tadi, iaitu dalam masa setahun tu ada RM48,000 yuran ataupun kos yang diperlukan oleh anak tu masa umur 18 tahun nanti. Tapi kena kali 4 sebabnya anggaran lah masuk universiti mula matrik, lepas tu degree 3 tahun. Ini anggaran lah 4 tahun, jadi RM190,000. Tapi sebab jadual ni untuk tahun sekarang 2020, dia RM190,000. Jadi kena kira 18 tahun nanti tu macam mana? Nak kira dia guna financial calculator. Jadi next slide. Next slide ni adalah ni 192 tu ialah present value, nilai sekarang. Jadi future value tu sebenarnya tak ada lagi, kosong lagi. Jadi kita tutup mata dulu lah, future value tu kosong. Jadi masuk ke annual rate tu, annual rate ialah inflasi tadi lah, inflasi 5%. 216 period pula ialah bulan, 216 bulan.
Sebabkan anak ni baru lahir. Lepas tu 18 tahun nanti baru nak ambil duit tu. Jadi 18 tahun kali 12 bulan sama dengan 216 bulan. Jadi compounding monthly. Sebab 5% ni dia dicompoundkan, jadi future value dia akan jadi 470,000 lah. Jadi nak katanya kos anak 110,000 kat universiti tahun 2020 ni, nanti 18 tahun akan datang dia akan jadi 400,000 lebih ni, 401. Jadi kalau tak menyimpan daripada sekarang ni susah juga nak dapatkan amount macam ni, sebab kita pun banyak faktor takut tak dapat PTPTN ke beasiswa kan. Jadi next slide ni adalah tentang jadi tadi dah dapat dah future value yang kita nak target. Ini dah target dia 400,000 lebih target. Lepas tu kita nak tengok simpanan sebulan berapa. Jadi kita masukkan present value tadi. Present value tu memang ada negatif. Negatif tu maknanya duit keluar lah. Jadi permulaan RM100. Jadi bila payment tu tekan dia PMT tu dia akan keluar 1,200. Maksudnya permulaan nyimpan duit untuk dalam pendidikan anak ni ialah RM100. Dan setiap bulan kena konsisten RM1,200 ni untuk mencapai target 471. Okey. Dia nampak banyak lah tu. Saya sendiri pun susah nak konsisten sebulan 1,200. Jadi next slide. Apa solutionnya ialah kita tengok kat sini, kurangkan target tu. Tadi RM400,000 target. Jadi kita kurangkan target RM100,000. At least ada target daripada tak ada target langsung. Sebab mungkin ada jugalah beasiswa ke PTPTN tapi kita nak tambahkan lagi ekstra. Jadi bila tekan PMT je sebulan hanya 256. Jadi lebih kurang 200.5 lah. Jadi ini nampak lebih realistik untuk menyimpan setiap bulan. Next slide. Okey, next slide-nya ialah tentang dah cukup. Terima kasih. Wallahu alam. Allahu alam. Terima kasih Dr. Syarif. Saya sendiri pun ialah bila tengok value untuk future tu 400,000 lebih pun garu kepala jugalah itulah gambaran pengiraan ataupun orang kata objektif yang harus ialah sebab kita sebelum daripada forum ni kita ada ambil survey dan antara keutamaan yang ibu bapa sendiri isi berkaitan dengan duit raya anak-anak ni adalah pendidikan kan. Jadi di situlah peri pentingnya bagaimana pengiraan itu ada juga termasuk sekali dengan inflasi kan. Jadi alhamdulillah dah ada solution, dah ada apps. Jadi soalan pertama pun dah ada kereta rumah untuk ibu bapa lah. Senang kata begitu kan. Jadi kita tanya panelis kedua ni, tak sabar dah tu kan. Sebab ini juga bersangkutan dengan survey yang kita buat sebelum daripada forum sebelum ini kan. Rata-rata ibu bapa apabila kita survey dalam soalan tu dan kita dapati dan kita abstract daripada soalan-soalan ataupun jawapan daripada ibu bapa tu kan, kita dapat lihat ibu bapa sendiri, ibu bapa terutamanya sebab kalau dilihatkan ramainya yang memberikan respon tu terutamanya ibu bapa muda tidak mendapat gambaran ataupun overview keutamaan untuk pengurusan kewangan ini. Overview dia tak nampak gambaran keseluruhan terhadap pengurusan kewangan ini. Jadi terutamanya ini adalah untuk merungkai kecelaruan lah ibu bapa ni, terutamanya dalam kita nak menguruskan duit anak-anak kan, duit anak-anak ataupun sekarang ni kita membincangkan duit raya anak-anak. Jadi mungkin Dr. Nabil boleh ulas insyaAllah. Okey. Jazakallah khair. Terima kasih kepada tuan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Okay, terima kasih atas soalan tu dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang hadir dan mendengar forum ni. Tanya saya ucapkan kepada yang bersemangat untuk bersama dengan forum ni. Kerana apa? Kerana anda adalah ibu bapa, ketua keluarga yang mahukan keluarga dan anak-anaknya, generasinya untuk menjadi orang-orang bertakwa. Kenapa saya katakan begini? Kita tengok next slide. Dua dalil yang saya ingin share dengan ibu bapa di luar sana, especially yang muda-muda ni. Di dalam surah ayat yang 74, ini doa yang selalu kita baca kan lepas solat dan apa-apa juga doa kita akan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Kan? Daripada ayat Quran ini dah menyatakan bahawa sebagai seorang keluarga yang sayang akan isteri dan anak-anaknya, ingin melihat bahawa anak-anak ni akan jadi orang yang bertakwa. Saya relatekan dengan ilmu keuangan ni perlu untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang bertakwa. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari yang ni selalu kita dengar, ketahuilah setiap daripada kamu ni adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan diminta bertanggungjawabkan apa yang dipimpin ni. Jadi terdetiknya anda untuk bertanyakan soalan berkenaan dengan duit raya anak-anak ni, ini adalah sebahagian daripada 5 prinsip maqasid syariah yang kita pegang. Dan yang kita nak huraikan pada forum kali ini dan juga pembincangan akan datang berkenaan dengan hifzul mal, kan? Macam mana nak jaga ni? Macam mana nak jaga harta ni? Okey. Jadi terus bersama dengan kami insya-Allah, dan kita akan digest, kita akan dissect bagaimana untuk kita menjaga maqasid syariah dalam hifzul mal. Okey, next. Dan ini adalah overview kan, yang kita perlu tahu. Kenapa kita perlu untuk planning, untuk menyediakan suatu rancangan untuk keluarga kita. Kena menyediakan keluarga kita dengan wealth, dengan kekayaan, dengan harta. Kita, pertamanya saya kata, kerana kita adalah ketua keluarga. Anda adalah ketua keluarga. Dan kita tak nak anak-anak kita, generasi kita yang ke bawah akan dekat dengan, saya tulis itu, PDBM. Pertama, poverty, kemiskinan. Kedua, debt, hutang. Ketiga, begging. Yang ni kita selalu lihat bila situasi keuangan kita akan minta. Dan yang terakhir, kita tak nak yang kita takut. Menyebabkan mungkar. Bagaimana harta tersebut jika tiada boleh menyebabkan seseorang tu mungkar, na'udzubillah. Dan yang seterusnya, yang keempat, kita nak membina harta ni kerana apa? Kerana kita nak fundamental need, kan? Keperluan asas keluarga dan generasi kita ni terjamin. Apa dia keperluan asas yang ada tu? Pertama, food and clothes. Makanan dan pakaian. Yang kedua, shelter, lingkungan, rumah. Yang ketiga, medical, perubatan. Dan yang terakhir, education. Yang kita akan huraikan. Okay? Ini adalah benda yang perlu kita plan. Kita nak make sure keluarga kita tidak terkecuali untuk dapat asas keperluan. Dan yang paling impian saya support financial. Okay, apa yang kita nak support sekarang? Kat sini yang saya tengok kita boleh relate kan, lagi-lagi di kalangan rakan-rakan di dalam cluster ni, kita nak kalau boleh kita boleh fund keluarga kita untuk bisnes yang untuk masya-Allah. Kita boleh bina kekayaan kita dan kita fund kan keluarga kita untuk bisnes mereka. Seterusnya zakat. Kemudian kita boleh wakafkan harta kita kepada keluarga kita. Dan yang ni yang paling kita cerita terbesar lah saya. Kan? Kita nak amal jariah. Kita nak ni sebahagian daripada generasi kita ni jadi da'i, dakwah. Financial issue kita bantu. Infak. Alhamdulillah. Kita bekalkan mereka dengan wasiat dan juga hibah. Jadi ini adalah peranan yang patut apa fikir. Kita, anda, kita yang sekarang ni perlu ada satu impian bahawa keluarga kita akan terkait dengan apa yang kita ambil tahu pada
waktu sini, kan? Bagaimana kita memikirkan bahawa keuangan dan menyebabkan ramai keluarga yang tiada pendapatan. Dan kalau kita tengok rancangan-rancangan di Facebook, orang buat live tu, perlindungan, makanan, pakaian, semua terganggu hanya kerana COVID-19. Kan, bagaimana tempoh yang sangat singkat ni, Allah singkapkan bahawa inilah masyarakat kita dan inilah keperluan-keperluan kita, dan na'udzubillah, betul kita macam tu? Pasti tidak. Jadi anda yang berada di sini, teruskan bersama kami untuk memikirkan, membina kekayaan dengan cara yang betul, dengan minta yang betul untuk kita menjadi, insya-Allah, diridai oleh Allah, dan juga membawa keseluruhan keluarga kita, generasi kita, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, untuk sama-sama merebut redha Allah dan merebut yang kita katakan tadi untuk menjadi golongan yang bertakwa, insya-Allah. So, itu secara ringkas overview yang boleh saya kongsikan dengan ibu bapa di luar sana, bahawa tercetusnya anda untuk tahu tentang pengurusan keuangan, lagi-lagi tentang duit raya ni, kita baru raya kan, adalah permulaan, kan, stepping stone untuk kita mengorek lagi ilmu-ilmu yang perlu untuk kita membina family wealth, insya-Allah. Itu saja sekian daripada saya buat masa ni untuk soalan yang pertama, insya-Allah. Ya Allah. Terima kasih Dr. Nabil atas kupasan yang menarik, bersemangat. Ya, masya-Allah hebat sekali, sebab itulah gambaran yang seharusnya ada tertanam di dalam minda ibu bapa. Terutamanya ibu bapa yang muda-muda, yang anak-anak masih ada bersekolah rendah, masih tadika dan sebagainya. Jujurnya saya hari ini didatangi lah ataupun oleh dua orang lah, dua individu yang berbeza keadaannya. Seorang ibu yang menyatakan bahawa kesukaran dalam waktu sekarang untuk mencari kerja anak dia. Dan seorang lagi individu adalah pekerja di bahagian perhotelan yang sedang mencari kerja lain. Jadi situasi sekarang itu adalah situasi yang sekarang ini agak mencekam. Bila kita sebutkan berkaitan dengan situasi itulah. Ini kaitan untuk soalan yang kedua kepada Dr. Syahril ni lah sebenarnya kan. Jadi kenapa seharusnya ibu bapa tu mengambil langkah tersebut sekarang? Maksudnya langkah tu adalah langkah untuk menguruskan kewangan itu sekarang, dan bukannya langkah untuk menguruskan tu tak apalah, kemudianlah duit tu nantilah, simpan dululah ataupun dan sebagainya. Kan? Tapi kenapa langkah untuk memahami pengurusan kewangan terutamanya untuk anak-anak adalah seharusnya ibu bapa tu bermula sekarang. Boleh Dr. Syarif boleh kupas sikit? Ya Allah. Okey. Terima kasih banyak moderator, soalan yang bagus. Jadi soalan ni pun ada disediakanlah slide-nya kan. Kita tengok slide lebih mudah untuk mendapat gambaran kontennya. Jawapan kedua, next slide. Okay, seterusnya berkaitan juga dengan soalan seterusnya dalam Google Form tu. Dalam Google Form tu kita pun ada tanya kepada kluster yang menjawab, iaitu bilakah cadangan wang simpanan hari raya ini akan digunakan, dicairkan. Jadi ada yang cakap hijau 20 tahun sekarang. Jadi kebanyakannya memang kata nak long term lah. Nak long term tu sebab nak menjadikannya gapnya tu lebih panjang. Jadi sebab tu lah juga berkaitan dengan soalan ni, kata kenapa kena start sekarang kan. Start sekarang ni supaya dapat memanjangkan gap ni tu lah. Gap simpanan tu. Jadi kita tengok next slide seterusnya. Okay. Bila kan masih sesuai untuk buat dengan pendidikan anak, jadi ialah sekarang lah, now. Tak nak later, tak nak tomorrow, tak nak next week. Okay. Jadi seterusnya, apakah kos untuk penangguhan procrastination ni kan? Jadi kalau tengok kat sini contoh untuk dana persaraan, 1 juta ni untuk dana persaraan sebenarnya. Tapi kalau kita berbalik kepada slide yang saya tunjuk tadi, dana pendidikan anak-anak tu, macam ni anak, dana untuk anak tadi kita target 100,000. Okey. Jadi 100,000 ni lebih kurang ni
tambah beberapa 3 kan untuk sejuta ni kan. Jadi sebenarnya konsepnya sama je lah. Kalau umur 20 tahun, kalau tengok kat gambar ni, umur 20 tahun nak sampai ke sejuta tu, sebulan 200 lebih je untuk menyimpan sebulan. Tapi kalau menangguh umur 30 tahun nanti baru nak start menyimpan, untuk capai sejuta tu sebulan kena menyimpan 600 lebih. Jadi sampailah kalau last kali umur 55 tahun nanti baru nak start menyimpan sebab menangguh-nangguh kan. Tapi nak targetnya sama sejuta. Kena 13,000 lebih lah. Okay, jadi the earlier you start, the easier to climb the target lah. Target tadi lah. Okay, next slide. Okay, jadi berbalik kepada financial calculator, TVM ni, dana pendidikan yang dimulakan semasa umur anak yang baru lahir dengan 10 tahun, apa beza dia? Dia nak katalah kalau orang tu start mula-mula lagi anak baru lahir ataupun orang yang start tu tunggu umur 10 tahun baru nak start. Jadi beza dia ialah payment lah, PMT. PMT tu ialah bayaran sebulan. Sebab sama je target 100,000, permulaan pun RM100. Tapi setiap bulan tu nak capai target 100,000 tu, baru lahir tu hanya RM200 lebih. Tapi kalau umur 10 tahun baru nak start, 800 lebih. Jadi perbezaan period tu, itu yang kata tadi gap untuk menyimpan tu ada menyebabkan perbezaan kepada PMT tu lah. Okay, next slide. Okay, jadi kita kena jadikanlah smart target dalam apa juga yang kita lakukan supaya berbaloi lah pelaburan kita ni, iaitu untuk menyimpan dana pendidikan anak-anak tu. Jadi perlu ada yang spesifik target. Lepas tu kena measurable lah, apa yang boleh diukur kan. Lepas tu accurate, lepas tu relevant, lepas tu timely. Okay, next slide. Jadi seterusnya, jadi ini pun lebih kurang macam kesimpulan kepada jawapan ni kan. Jawapan ni smart target. Jadi kita kena berikan matlamat kewangan ni kepada anak-anak jugalah. Sebab kalau nanti kan anak tu dah besar, lepas tu dia ataupun masih kecil ni, kita kata duit raya tu nak bagi dia ada sumbangan juga untuk pendidikan anak dia. Nanti dia pun akan rasa bangga jugalah. Nanti dah besar dia kata duit raya tu mak ayah dia mendidik dia supaya menyimpan. Jadi dia ada contribution juga untuk pendidikan dia sendiri. Dan pendidikan ni pun itu juga adalah kehendak dia nanti. Sebab contohnya ada orang nanti dalam umur 17 tahun kan lepas SPM dia nak pergi pilot kan contohnya, nak study pilot dekat college pilot. College pilot ni special sikit lah, tak ada PTN. Lepas tu kalau nak gunakan KBSP Econ 2 tu pun tak ada dalam list. Jadi beasiswa pun tak ada. Jadi itulah susah juga lah nak kena cari duit tu. Itu contoh lah. Terusnya gaya hidup tu lah. Gaya hidup tu anak-anak tu sendiri perlu ada target gaya hidup macam mana yang anak untuk lebih kepada celik kewangan. Okay. Jadi seterusnya untuk kita wariskan ilmu ni juga lah, supaya ilmu kewangan ni dapat diberikan tarbiyah kepada anak tu dan diwariskan juga akhirnya. Okay, rasa ni last slide kot. Sebelum next slide ada apa-apa tak? Tak ada. Okay, itu je daripada saya. Terima kasih. Wallahualam. Okay, terima kasih Dr. Syarif. Okay, jadi itu kenapa kita harus mula sekarang lah berapa tu kan. Sekarang tu tidaklah berarti umur anak sudah 10 tahun itu terlambat, tidaklah begitu maksudnya. Cumanya mungkin untuk menyimpan sehingga umur 18 tahun tu akan menyebabkan bulanan punya simpanan itu lebih tinggi kan, begitu. Jadi seharusnya contohlah, saya ambil contoh saya sendirilah kan, anak-anak ada 3 kan, 6 tahun, 4 tahun dan 1 tahun. Jadi setiap orang tu dia ada dia punya mileage dia ataupun dia punya target dia untuk dicapai dalam tahunan simpanan dia dan sebagainya. Jadi selain daripada simpanan yang disebutkan tadi kan, simpanan ataupun kita nak dapatkan, tadi ada satu graf yang ditunjukkan bahawa kalau umur 20 tahun nak dapatkan 1 juta banyak ni saja. Kalau umur 40 tahun nak dapatkan 1 juta banyak ni saja kan. Jadi selain daripada kita menyimpan, ni soalan ni mungkin kontroversi sikit lah kan untuk Dr. Nabil jawab lah kan. Selalu ditanyakan ataupun dalam orang survey tu pun ada disebutkan, ada dijawab ataupun oleh ibu bapa ni berkaitan dengan duit anak-anak ni kan. Apatah lagi pada saya juga dapat pemakluman lah daripada rakan saya dan sebagainya yang menyatakan bahawa
kadang-kadang duit anak pada zaman PKP lah, contohnya saya ambil zaman sekarang ni, zaman PKP yang tak mendesak ni, kadang-kadang menggunakan duit raya anak-anak ni untuk keperluan mereka dahulu. Itu yang pertama, keadaan situasi yang berlaku. Dan ada juga yang menyatakan bahawa adakah duit anak-anak ini seharusnya kita menyimpan saja ataupun kita melaburkannya, kan, ataupun bagaimana, kan, maksudnya duit anak-anak, duit raya anak-anak ni boleh tak kita laburkan ataupun boleh tak, sebabnya biasalah anak ini akalnya belum waras ataupun belum capai usia matangnya untuk berfikir. Kalau dia tiba-tiba pergi tabung haji sendiri, peliklah pula kan. Jadi tanggungjawab itu jatuh kepada ibu bapanya. Jadi apa pandangan Dr. Nabil akan hal ini? InsyaAllah. Jadi silakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Soalan susah. Okay, lihat sikit ada slide yang telah saya sediakan. Dalam proses untuk kita belajar ataupun menguruskan keuangan ni, tadi dah diterangkan oleh Dr. Syahril. Perkara paling penting adalah financial management itu sendirilah. Kan? Kalau secara on the ground basic needs yang saya boleh share ada 5. Pertama, kita kena set kita punya goal. Dalam nak set goal ni, kita tak boleh hari ni kita ada lebih 50 terus melulu nak start pelaburan. Itu bagi saya tak betul lah. Benda yang paling perlu sekali adalah bermulanya perjalanan kita untuk menguruskan keuangan. Jadi bila kita set goal kita, jalan nak menuju ke arah matlamat kita tu perlukan satu disiplin. Kita memerlukan satu pengurusan cash flow, pengurusan keuangan. Yang saya ialah situasi pasal duit raya ni tajuk yang kita tengah bincangkan, tapi secara broad view kita nak kalau boleh setiap orang daripada yang ada dengar forum ni, bila kita terdetik je untuk pengurusan keuangan, yang pertama kita set adalah goal kita. Okay, nak apa? Kalau dalam forum ni kita nak set untuk kehidupan anak-anak. Tapi untuk saya ceritakan pasal duit raya ni, saya lebih suka untuk kita narrow down, iaitu duit ni adalah duit anak. Jadi macam mana kita nak mengajar mereka tentang financial management, financial education. Jadi kita mungkin kan kita dapat sampul, okay, kita ini biasalah kalau saya masih kecil dulu kan, dapat sampul saja kita akan start kira duit. Kan? Kemudian ke mana kita tentu akan timbul inilah nafsu untuk berbelanja dan sebagainya. Tapi kita kena ajar mereka, exposekan mereka dengan ilmu ini. Kemudian yang paling penting kita nak macam mana nak disiplinkan mereka. Benda ni perlu berterusan. Financial education ni perlu berterusan, bukan hanya time raya sahaja. Jadi kalau mereka habis raya, apa yang akan mendatang? Kalau di musim sebelum PKP ni, duit belanja sekolah. Ataupun mungkin bila ziarah atuk nenek di kampung, ada dapat wang saku untuk belanja. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, terdetik je kita untuk mulakan perjalanan kita dalam mencari ilmu keuangan ni, kita kena improvekan kita punya ilmu. Improvekan ilmu kita. Kan? Kita mula mencari orang yang berkenal, yang mahir di bidangnya. Orang yang tahu untuk ajarkan kita. Kan? Keduanya, mentor yang tahu kalau pengurusan keuangan tu bagaimana. Dan mungkin yang paling dekat kita adalah ibu bapa kita. Kalau ada di antara ibu bapa kita yang berjaya untuk membina financial wealth ni. Dan yang ketiga adalah pengurusan hutang tu sendiri. Yang ni mungkin untuk ibu bapa lah. So saya tak nak sentuh sangat. Kemudian lebihan, takkan lebihan simpan dalam bentuk saving. Yang ni kita terdetik, aduh nanti inflation, depreciation of the value menyebabkan kita satu lagi platform untuk kita kembangkan wang kita tu. Dan yang paling penting lah ni yang terakhir lah dalam pengurusan keuangan ni adalah family involvement. Untuk duit raya anak, kan tadi moderator kata anak-anak ni belum lagi memayis, kan. Kalau bagi duit dapat 100, kita bagi mereka 100, confirm habis. Jadi education adalah bermula dengan keluarga. Okay, next slide.
Jadi ini nak kongsikan sikit tentang value of money. Kita kena ajar anak-anak, kan? Saya dulu, kalau nak cerita dululah, zaman dulu kan, kita pergi sekolah belanja 50 sen RM1 pun dah dapat mewah. Anak-anak sekarang RM2 tu cukup-cukup je untuk mereka makan dan minum. Jadi ini nak menunjukkan betapa kita sendiri pun dalam minda yang sedar bahawa berlakunya inflation dan juga depreciation of the value tu sendiri. Dan ini dalam gambar yang saya tunjukkan ni secara simple lah kan. Kalau macam mana secawan, kalau kita di Malaysia ni secawan teh tarik mungkin sekitar 5 hingga 60 sen 15 tahun dahulu, sekarang ni mungkin mencapai RM1.50 ataupun RM2 untuk secawan teh tarik. Dan begitu juga dengan barang-barang yang kita nak beli, barang-barang keperluan harian. Kalau dulu dengan RM50 kita bawa ke kedai runcit, kita dah boleh dapat hampir separuh troli ataupun penuh troli. Tapi sekarang ni dengan RM50 mungkin satu plastik bag sahaja. Jadi jika difikirkan balik bahawa ya betul, duit tidak boleh disimpan dalam bentuk currency. Dia akan ada susut nilainya, reduce kita punya purchasing power. Next slide. Jadi ini bila dia ditanya kepada saya tentang pengurusan duit anak-anak, sukar untuk kita lari daripada menggunakan ibu bapa kan untuk menggunakan duit anak-anak lagi-lagi dalam membeli barang-barang keperluan. Jadi ini saya kembali balik, saya ambil satu rujukan daripada bekas ayah kita dulu lah kan, yang sekarang ni dah jadi Menteri Agama, Datuk Zulkifli, tentang status duit anak-anak ni. Kalau nak dikatakan dia adalah hak, memang hak tulen anak. Duit walaupun RM1, 50 sen, 20 sen yang dapat, yang memang orang memberi tu kata ini untuk awak. Sebagai apa sebenarnya tidak ada hak untuk mengambilnya, walaupun secara logic thinking ada, akulah penjaga kau, so aku boleh gunakan duit kau. Tak. Kalau secara kesimpulannya dia adalah haram untuk digunakan. Dan benda ni perlu minta. Kalau yang bagi yang memanis lah, maknanya sekitar mungkin darjah 5 ke atas. Kalau kita nak perlu untuk keperluan, kita ambil. Dan kita perlu kembalikan semula jika kita dah pinjam. Jadi dalam huraian yang diterangkan ni bahawa ibu bapa ni tak boleh gunakan duit anak-anak dengan sewenang-wenangnya, kecuali dalam keadaan yang memerlukan sahaja. Jadi itu secara ringkas lah, dan saya ada letakkan rujukan untuk kita baca dengan lebih lanjut. Okay, move on to the next slide insyaAllah. Yang ni antara, yelah tadi kita ada bangkitkan isu ni kan. Okay, duit raya dah dapat ni, nak simpan ke, nak invest, dah tahu dah pasal inflation, depreciation. Okay. Benda pertama yang perlu kita fokuskan, kita kena set objektif. Kan, duit, berapa banyak duit yang ada? Duit tu kita nak ke mana untuk anak-anak? Kan, tadi Dr. Syaril ada terangkan tentang ikutkan survey tu ramai untuk education. Ada juga ramai untuk simpan untuk keperluan anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau kita tengokkan balik kan, dalam pengurusan keuangan ni dia ada risk and benefit. You should balance kan. Duit banyak mana? Cukup tak untuk keperluan asas? Cukup tak lagi untuk keperluan-keperluan anak tu sendiri? Kan? Kerana bila kita nak kembangkan duit, dia melibatkan proses ada risiko terhadap wang tersebut. Jadi kita kena tahu kita nak letak duit anak ni kerana apa. Dan kita kena tahu dia punya duration dia. Yang ni kedua, duration of saving atau investment. Kan? Kalau duit kita untuk emergency fund pun tak lepas, ataupun untuk beli keperluan, untuk sediakan keperluan anak-anak untuk pembelajaran dia. Jadi bagi saya pendapat peribadilah, kita perlu cukupkan keperluan-keperluan asas tersebut dulu sebelum kita memikirkan untuk invest. Ini saya cakap berkenaan dengan duit raya mereka bukannya yang planning daripada keuangan gaji ibu bapa Ini daripada duit raya yang dapat di tangan mereka. Dan yang ketiga ni kita tengok jumlah duit. Yang ni saya dah huraikan tadi lah. Jumlah duit raya tu berbaloi ke
nak simpan, sedangkan keperluan mereka belum lagi cukup. Kan, ada yang kalau saya lah kan, musim PKP ni duit rayanya sikit lah, sebab kita tak boleh nak ziarah, dan kampung saya bukan di sini, kampung saya di KL, dan kalau isteri di Kelantan. Jadi hanya di kalangan keluarga terdekat sahaja. Jadi bilangannya tu cukup sekadar untuk memenuhi keperluan mereka. Antaranya adalah pembelajaran mereka pada masa kini, kan, mainan yang mereka nak, kita kena tanya mereka. Itu adalah hak mereka. Itu adalah cara kita untuk mengajar mereka berkenaan dengan financial education. Inilah value of money yang ada di tangan mereka. Saya pernah ajar anak-anak saya, ni berkongsi lah kan, bagaimana kalau mereka pergi ke bahagian kawasan permainan di sebuah kedai tu, kita akan ajarkan mereka untuk ambil duit ni kak, tapi mesti cukup lah dengan harga yang kita bagi tu. Jadi ini mengajar mereka erti bahawa inilah nilai keuangan, inilah nilai wang yang ada di tangan mereka. Jadi mereka lebih berfikir, di sinilah latih emosi mereka, akal mereka berkenaan dengan nilai duit tersebut. Dan jika banyak, yang ni mungkin ada sebahagian mereka alhamdulillah rezekinya, keluarganya besar, alhamdulillah dapat lebihan sehingga cukup keperluan asas ini untuk yang ni untuk nak simpan ataupun nak invest. Yang tu kita akan masuk next insya-Allah. Next slide kita tengok. Jadi ini secara ringkas lah bila mana kita berfikir tentang pengurusan duit anak-anak dan bagaimana nak melaburkan ataupun menjana lagi simpanan yang ada pada anak-anak tu. Ini adalah beberapa investment opportunity yang ada di Malaysia. Yang ni secara ringkas saya ada senaraikan, dan ini adalah senarai yang kita tanya kepada kita punya peserta audien berkenaan dengan apa medium yang mereka telah guna sedia ada dan apa yang di fikiran mereka untuk melabur jika kan. Saya senaraikan di situ ada tabung haji, unit trust, SSPNI, emas dan perak, dan di bawah tu berkenaan dengan lands dan juga property. Okay, kita tengok next slide berkenaan dengan yang ni sukalah saya nak uraikan kerana ini adalah rata-rata kita sejak kecil lagi tabung akaun sudah dibuka oleh ibu bapa, kerana ini antara instrumen yang dirasakan bagi saya adalah yang paling secure. Walaupun dia low return tapi dia adalah low risk, kerana dia dilaburkan, diusahakan untuk main objektif adalah simpanan untuk rakyat Malaysia Muslim untuk menunaikan haji. Dan dia dibahagikan baru-baru ni dalam 5 tahun lepas, dia dibahagikan antara dua, dividen dan juga hibah. Dan juga inilah dana yang ada untuk rakyat Malaysia Muslim untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan inilah yang kalau saya duit simpanan anak-anak tu dahulukan yang ni dulu. Kan, kumpul cukupkan at least minimum untuk kita haji tu, untuk kita mulakan yang tu dulu. Lebihan tu baru kita fikirkan untuk ke mana. Kerana kalau saya tahu yang saya daftar anak saya yang berumur 2 tahun sekarang, umur 60 tahun nanti baru dia boleh pergi ikut daftar haji yang telah dibuat. Okay, kita cuba tengok slide berkenaan dengan ini adalah projection ataupun history daripada tabung haji sendiri berkenaan dengan performance of the dividend by tabung haji based on hibah dan juga dividen yang pernah berlaku pada 10 tahun lepas. Dan kalau kita tengok secara puratanya lebih kurang 4 hingga 5%, dan juga sedikit memang rendah lah pada 2018 dengan 2019, tapi rata-ratanya dia adalah satu investment ataupun tempat simpan yang bagi saya
boleh break the even lah, maknanya boleh against the inflation tu. Walaupun tak banyak tapi dia boleh against the inflation itself. Dan kita tengok next slide. Berkenaan dengan unit trust. Yang ni secara ringkas dan saya bukannya tahu dengan mendalam, tapi dia adalah satu kumpulan untuk keuangan yang digunakan untuk menjana duit. Dan unit trust ni sama seperti macam KWSP dan sebagainya, yang mana dana yang terkumpul daripada pendaftar tu, daripada orang yang terlibat tu, dilaburkan mengikut tabungan yang ada, mengikut pilihan yang telah dipilih oleh peserta tersebut. Jadi secara ringkaslah performance, saya tak berani nak ulas kerana itu bukan saya punya kepakaran, pengetahuan saya. Kita tengok next slide. Jadi yang paling biasa dengar lah tentang gold ataupun silver, ataupun bahasa mudahnya emas perak yang biasa kita tengok. Even orang kampung pun, nenek-nenek kita, atuk-atuk kita pun tahu bagaimana dengan menggunakan gold dan silver ni, yang mana ia boleh mengekalkan, menyimpan value yang ada pada masa tersebut. Dan dia adalah satu mekanisme untuk menjadi rintangan, resistant untuk melawan deflation dengan inflation. Kan, kalau kita tengok atuk-atuk nenek kita dulu, dia pun dah tahu dah macam mana nak simpan bentuk keuangan dalam menyimpan value of money pada ketika itu dalam bentuk gold, emas dan perak. Dan jangan sekali-kali kita berfikir untuk menggunakan emas dan perak ni untuk make money. Ada few contribution, few lah pendapat dan sebagainya, tapi bagi saya dia adalah satu bentuk untuk kita store the value. It's not suitable for make the money. Okay, kita beli secara regular dalam amount yang kecil sudah cukup untuk kita menyimpan tabungan untuk future kita. Dan dia adalah benda yang boleh di trade secara worldwide. Dan benda ni adalah against fiat money, yang mana duit ni dicetak dan nilainya diiktiraf oleh bank negara sesuatu negara tersebut. Dan kita kalau ikutkan, cuba menuju ke arah sistem perbankan Islam yang menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak untuk menyimpan nilai keuangan tersebut. Dan kalau kita tahu, emas dan perak ada di pasaran ni dalam pelbagai bentuk. Ada yang dalam bentuk akaun seperti KFH, ada juga dalam bentuk bar, coin dan sebagainya. Okey, jadi itu saja daripada saya untuk ketika ini. Terima kasih Dr. Nabil. Wah, mantap ni. Sebab soalannya sukar tetapi jawapannya mantul gitu ya. Jadi bagus sebab itu gambaran yang seharusnya ibu bapa ni dapat ya. Maknanya matlamat keutamaan duit raya anak-anak ni sama ada untuk simpan, keperluan dahulu ataupun untuk dilaburkan. Lebihan tersebut dilaburkan. Sebab rata-rata di kalangan kita mungkin audiens ni backgroundnya berbeza-beza. Mungkin daripada kita ada ahli keluarga, ibu bapanya itu memang bekerja kan, memang ibu bekerja, ayah bekerja. Mungkin bekerja di sektor kerajaan, ada juga sektor swasta yang mungkin sedikit meruncing. Ada juga yang mungkin bekerja dengan berniaga dan sebagainya. Jadi itulah kefahaman yang harus ditanam dahulu kan. Jadi kita sekarang ni kita berbalik, kita terus saja kepada soalan lah. Kan, kita terus saja kepada soalan. Kita ada beberapa soalan kat sini. Jadi mungkin untuk sebelum kita kepada kesimpulan, kita ada beberapa soalan yang ditanyakan. Yang pertamanya daripada Fitri Yusof. Fitri Yusof. Kalau tengok kan soalan yang pertama dia adalah okey, soalan ni ditanyakan mungkin sesuai untuk Dr. Nabil Okey, soalannya, jika dah ada simpanan bulanan untuk pendidikan anak-anak, adakah elok duit raya yang tak sampai 100 itu untuk simpanan pelaburan atau guna je untuk anak tersebut berhibur? Boleh bagi pandangan, insya-Allah. Silakan.
Terima kasih kepada saudara Fitri berkenaan dengan soalan yang diutarakan. Kalau ni maksudnya yang saya faham lah, maksudnya dah ada simpanan bulanan untuk anak, untuk education tu. Cuma ada lebihan ketika duit raya ni, betul? Ya, betul. Saya faham begitu juga. Kalau ikutkan yang saya katakan tadilah, keperluan untuk hak anak tersebut adalah untuk mereka. Jadi perkara-perkara yang boleh menambah baik ataupun memberi nilai kepada anak tersebut harus diutamakan. Seperti bahan-bahan untuk pembelajaran ataupun memang fasa mereka adalah fasa bermain ataupun fasa membesar. Beli barang-barang keperluan mereka yang mana kita tahu kalau kita nak keluarkan daripada duit poket kita time musim-musim tu mungkin sukar, tapi alhamdulillah ada sikit rezeki time raya ni untuk kita bagi keceriaan kepada mereka. Ini contoh simple lah saya nak share. Anak 9 tahun ataupun dah 3. Alhamdulillah berjaya untuk puasa penuh kan. Lain daripada saya cuba ajar anak saya bukan puasa kerana upah. Saya just bagi semangat, motivate kakak lepas habis puasa ni kakak nak hadiah apa. Okay. Dan ini memang duit poket kita. Cuma bila anak-anak kan dia tak minta satu, dia akan minta 2 atau 3. Jadi kira jika ada lebih terhadap lebihan duit raya tersebut dan kita tengok harganya pun bukan dan benda tu sesuai untuk keadaan umur dia, memang saya akan tunaikan hasrat kerana itu adalah duit mereka, hak mereka. Dan ini boleh dirunding dan diajar. Jika mereka ada niat untuk kakak nak turun, kakak nak bagi baru dah. Okey, kita tengok. Okey, kakak harga dia sekian. Kakak ada duit banyak ni. Kakak nak beli tak? Nak. Kakak akan hilang duit raya. So, itu adalah proses. Dan duit ni adalah duit yang kita akan ajar mereka untuk memberi nilai kepada duit raya tersebut instead of numbers. Itu jawapan yang secara ringkas lah daripada saya, yang mana kalau boleh utamakan untuk keperluan mereka dahulu sebelum kita laburkan. Pelaburan untuk anak-anak tu ada tanggungjawab ayah, tanggungjawab ibu, tanggungjawab ketua keluarga, bukannya daripada duit poket mereka sendiri. Itu saja. Terima kasih Dr. Nabil, insyaAllah. Okey, kita ke soalan seterusnya. Mungkin ini lebih kepada Dr. Syahril lah. Okay, juga daripada saudara Fitri. Okay, berkaitan dengan present value tu, kalau boleh kita simpan 200 plus untuk anak-anak. Kalau hanya simpan duit raya setahun sekali sahaja, berbaloi ke simpan untuk TVM, time value money tadi tu lah. Boleh bagi respon sikit Dr. Syahril, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada soalan tu. Jadi saya nampak soalan tu mungkin boleh dijawab ni lah, kita tengok konsep dia yang saya terangkan tadi kan. Duit raya anak memang sikit je kan, sikit je. Jadi mungkin itu sebagai trigger ataupun titik tolak untuk kita berubah kepada menyimpan duit anak-anak. Menyimpan duit anak-anak untuk pendidikan. Jadi yang tu mungkin present value. Jadi payment pula PMT tu ialah setiap bulan. Jadi setiap bulan tu duit kita lah, duit kita. Jadi mungkin sebelum ni kita tak ada kesedaran untuk menyimpan. Jadi dengan tengok live Facebook ni, kita kesedaran nak kena menyimpan. Jadi gunakan duit anak tu untuk permulaan. Jadi seterusnya kita menyimpan pula. Okey. Lepas tu ada satu soalan lagi kot tadi, macam terjawab ke tak? Ada soalan tak terjawab ke? Ada satu soalan lagi. Mungkin boleh Dr. Syahril juga daripada saudara Syahid Samsudin. Dia tanya berkaitan dengan tabung pendidikan anak-anak ni, nak invest satu tempat saja apa ataupun diversity ataupun banyak-banyak tempat? Okey, soalan yang bagus tu. Jadi soalan tu biasalah disoalkan, jadi memang akan jadi FAQ lah, frequently asked question. Jawapan dia pun ada template. Jawapan template ialah seperti perumpamaan kita letakkan telur tu bukan satu bakul sajalah. Jadi letakkan kat banyak bakul supaya risiko tu dapat dikurangkan. Jadi setiap benda ada risiko. Jadi jawapan untuk tu ialah cadangannya adalah untuk letak banyak-banyak tempat lah. Letak di tabung haji, lepas tu tempat lain lagi.
ada beberapa tempat lain lagi. Jadi kita diversify. Jadi itu lebih ke arah financial planning yang lebih bijak lah, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi terima kasih dan saya lihat ada itu saya soalan kot. Adakah Dr. Nabil nak tambah ke berkaitan dengan soalan yang diutarakan oleh saudara Syahid tadi? Berkaitan dengan invest satu tempat ke macam mana? Pendidikan, terutama pendidikan anak-anak. Untuk soalan ni secara kita panggil apa, secara overview yang sangat luas kita kena tengok punya cash flow. Kita kena tengok kita punya disiplin. Kerana pelaburan ni dia bukannya bila kita pop up ada lebihan time tu kita nak melabur. Dia adalah satu perjalanan yang panjang. Dan the smartest way is you need to learn, you need to gain knowledge. It's not simply you can tabur je duit dekat mana-mana tempat pelaburan. It's not a good bagi saya, it's not a good investor punya mind. Because we need to have an education, we need to have knowledge. It's not simply ada je tabung, and then tak cukup duit tarik balik. The most important thing kalau kita nak fikir pasal investment, you have to put there, leave it there. Because itu adalah lebihan money, lebihan duit kita. Jadi kalau nak menjadi seorang investor, kita tak boleh terlalu short sangat kita buat decision. Alamak, ada duit lebih nak melabur. It's not like that lah. The most important discipline. And then cash flow kena jaga. Sebab tak semua investment will have a return within 6 months or 1 year. Dan it's not simply park duit. Banyak ada sebahagian duit terus nak labur, kemudian tidak ada keperluan-keperluan lain yang tidak lengkap lagi, dan ini menyebabkan nanti nak withdraw back. Jadi benda tu jadi tak bagi saya tak sesuai lah untuk kalau ada duit nak letak kat mana. Tabung haji nak letak, unit trust nak letak, lepas tu buka fund education, kalau ada certain takaful, ambil medical card, dia ada investment education. Jadi terlalu mencapah pun tak bagus untuk kita melabur. Okay? Kerana kita ni poket kita satu je. Kita ada banyak tu je poket. Poket kita ada isi banyak tu je. Jadi kalau kita terlalu mencapah sangat, poketnya kering. Kan? Investment ni dia perlukan satu capital, dan capital tu adalah capitalnya adalah ditumpukan untuk pelaburan yang terpilih. Pelaburan yang kita dah calculate risk dia, pelaburan yang kita memang lihat dia punya jangka dia untuk matang sekian masa, dan pasal tu kalau kita tengok dekat mana-mana pasaran ataupun kita secara overview kita tengok ilmu pasal investment ni, kita boleh kategorikan long term, medium term dengan short term. So by doing that, kita akan jadi seorang investor yang healthy. Kita tak nak jadi investor yang sick, maknanya duit poket tak cukup, makanan keperluan utama untuk keluarga tak cukup. Kita punya investment tak sihat. Kan? Baru je letak tak sampai 6 bulan, setahun dah nak kena withdraw untuk kegunaan keperluan keluarga. Jadi kalau kita secara ringkas lah, saya akan katakan kita boleh diversify but targeted, dan juga dengan ilmu itu yang paling penting lah. Okay, terima kasih Dr. Nabil. InsyaAllah harap menjawab kepada soalan-soalan penonton audiens program forum Celik Wang ni. Jadi insyaAllah banyak lagi siri-siri yang akan kita laksanakan ya. Jadi sebelum kita menghampiri penutup ini, suka untuk menjemput Dr. Syahril
untuk memberikan sedikit kesimpulan berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, insyaAllah. Silakan seminit, insyaAllah, Dr. Syarif. Kesimpulan, apa nak simpul ya? Raya. Rasanya kebanyakan orang pun tak dapat banyak duit raya dah tahun ni kan, sebab PKPB ni. Jadi susah juga nak buat kesimpulan ni. Jadi kesimpulannya mungkin itulah, betul lah, ilmu yang memang kita perlu tuntut lah, supaya dengan ilmu tu kita dapat memandu kita untuk mencari apa investment yang betul. Dan ilmu tu pun perlu dituntut dengan lebih kepada talaki dalam kata kan. Berbanding kita tengok internet je, kita baca buku je. Lepas tu banyak persepsi kan. Jadi sebenarnya ada banyaklah training-training yang boleh dihadiri. Sekarang ni PKPB pun banyak je online training ni kan. Jadi bolehlah pergi ke arah coaching-coaching yang seperti itu. Dan mungkin tak ada masa juga pergi berjumpa je lah dengan sesiapa financial planner ke consultant, supaya dapat lebih ilmu yang dah diambil daripada training dan juga pengalaman mereka lah untuk buat benda-benda ni. Okey, itu je. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih kepada terutamanya kepada dua-dua panelis kita. Terima kasih Dr. Syarif, terima kasih Dr. Nabil atas kesudian pada malam ini bersama-sama untuk forum celik wang ke mana duit raya anak-anak, insyaAllah. Jadi saya selaku moderator mungkin ingin mohon maaf andai ada sedikit kekurangan daripada kami sebagai pihak penganjur, dan harapnya begitulah. Secara kesimpulannya, kedua-dua panelis kita bersetuju bahawa perkara yang paling penting, perkara yang paling asas kepada kita sebagai ketua keluarga, sebagai individu yang ingin celik terhadap kewangan ini adalah ilmu itu sendiri. Jadi pentingnya untuk kita meneruskan menggali ilmu berkaitan dengan kewangan ini, sebab insyaAllah saya ada mengambil peluang jugalah PKP ini, kita banyak bersama dengan keluarga kan, dan saya bersama dengan isteri juga banyak memuhasabah apakah metod ataupun cara yang terbaik untuk kita menguruskan keluarga kita. Jadi saya selalu pesan bahawa kepada keluarga, kepada isteri, saya kata insyaAllah kita masih punya masa. InsyaAllah kita masih punya masa. Kan? Jadi untuk itu kita, kalau kita melalui jalan ini, kita terjatuh ataupun dan sebagainya, kita masih ada punya masa untuk kita perbaikinya, insyaAllah. Kan? Kita insyaAllah. Jadi ruang untuk memperbaiki atau mencari ilmu ni, saya sendiri ingin membuka ruang kepada audiens ni untuk semua sekali, dan juga untuk rakan-rakan jemput untuk masuk dalam FB group Celik Ikram. Celik wang daripada Ikram Pahang ini. Sebab insyaAllah setakat ini tiada bayaran, memang kita nak berkongsi ilmu, kita nak berkongsi, tiada nak tawarkan produk dan sebagainya. Tidak, itu bukan agenda utama yang Ikram Muda Pahang ingin tawarkan kepada anda semua. Jadi peluang itu ada, nak belajar silakan masuk, like ataupun subscribe kepada FB Ikram Muda Pahang, insyaAllah. Celik wang, insyaAllah. Nanti kita akan sama-sama sebarkan lagi makluman berkaitan dengan hal ini. Jadi sekali lagi saya nak mohon maaf atas segala kekurangan. Tak terlewat juga nak menyebutkan selamat meneruskan momentum Ramadan dalam bulan Syawal ini. Kita terus puasa 6 insyaAllah, dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua sekali, insyaAllah. Jadi jangan lupa di dalam ruangan komen ada borang feedback yang audiens boleh isi. InsyaAllah di dalam borang feedback tu kami nak tahu apa lagi yang anda nak. Kan, kami akan cuba sampaikan, kami cuba bawa juga speaker-speaker yang insyaAllah yang otai-otai dalam kewangan ni, insyaAllah, dan kita akan cuba sama-sama menggali ilmu agar kita sama-sama tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Kan? Saya dalam kelompok rakan-rakan yang berbintang kewangan ni ada juga mengatakan bahawa ada di kalangan kita ni berpengalaman. Kalau bahasa orang Twitter sekarang ni, bahasa budak-budak muda sekarang ni, terciduk. Kan?
pernah terciduk dalam kewangan ni, kena 6,000 lah, kena 10,000 lah. Jadi itu semua pengalaman, tapi pengalaman yang harus kita perbaiki untuk masa hadapan, terutamanya untuk diri kita dan juga keluarga kita, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada panelis kita. Jadi terima kasih kepada semua audiens. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.